Jika anda memilih untuk memakai pelitup separuh muka apabila berada di kawasan yang sesak dan ketika berada di dalam sesuatu premis, ia adalah tindakan yang bijak dalam membendung penularan COVID-19 dan penyakit berjangkit yang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizan Alam dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 25 Julai 2022. Jangan lupa untuk dapatkan perkembangan terkini melalui muat turun mudah aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda hari ini. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Cedok live, anda berisiko di-scam. Ketika berus niaga, pelanggan berhak mendapatkan maklumat yang jelas tentang barangan yang dijual dari segi ciri-ciri dan kuantiti barang yang akan diperolehi sebelum melakukan pembayaran. Orang ramai diminta agar berhati-hati ketika melakukan pembelian kerana perniagaan berkonsepkan cedok-cedok ini dikhawatiri melibatkan unsur tidak jelas atau ketidakpastian, garar dan menyebabkan pelanggan terdedah dengan risiko penipuan dan penganiayaan. Juga awas dan berhati-hati dengan modus operandi skamer pelaburan. Elakkan pelaburan yang menawarkan pelaburan mudah, untung besar dan tidak akan rugi. Antara modus operandi yang digunakan adalah mangsa akan melihat iklan pelaburan di media sosial atau ditawarkan melalui WhatsApp. Mangsa kemudiannya menghubungi suspek dan ditawarkan pelaburan yang mudah, untung besar dan tidak akan rugi. Mangsa seterusnya membuat transaksi ke akaun bank seperti yang diarahkan suspek sebelum suspek gagal dihubungi mangsa. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti salur pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan mahupun serius. Antara gejala influenza adalah selsema, hidung berair, sakit tekak, sakit badan, sukar bernafas, demam, batuk dan juga sakit kepala. Untuk pengetahuan orang ramai, rawatan jangkitan influenza adalah dengan menggunakan ubat antiviral tertakluk kepada hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh pegawai pemeriksaan yang merawat. Jangkitan influenza bagaimanapun boleh dicegah dengan mendapatkan vaksinasi secara tahunan di fasiliti kesihatan swasta. Langkah pencegahan terbaik pula adalah dengan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Kerajaan hari ini bekerja dalam semangat keluarga Malaysia dan konsisten memberikan tumpuan kepada program dan inisiatif yang melimpahkan kesejahteraan dan manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Justru itu, beberapa projek berimpak tinggi diumumkan untuk negeri Kelantan bagi memastikan ekonomi di negeri ini digerakkan sepenuhnya. Antara projek tersebut adalah projek berimpak tinggi di Tok Bali melalui Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC yang berupaya memberi sebanyak 270 peluang keusahawanan, 4,200 peluang pekerjaan baharu serta 2.3 bilion ringgit sasaran pelaburan. Dan selain itu, projek pembinaan jambatan Palembang di Tumpang yang mampu menjana pemangkin kepada pembangunan baharu dan dijangka siap pada tahun 2025. Antara projek berimpak tinggi lain adalah pakej Central Spine Road CSR yang menghubungkan Gua Musang hingga Kuala Kerai sepanjang 191 km. Projek ini bakal memudahkan perjalanan rakyat serta meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Hepatitis B boleh dicegah dengan pengambilan imunisasi hepatitis B, tidak berkongsi perkakas peribadi yang berkemungkinan dicemari darah, tidak bertatu dan bertindik serta menggunakan sarung tangan apabila mengendalikan kerja yang terdedah kepada darah dan cecair badan manusia. Untuk makluman, dos pertama hepatitis B diberikan kepada bayi selepas kelahiran, manakala dos berikutnya diberikan dalam bentuk vaksin kombinasi 6 serangkai pada usia 2, 3, 5 dan 18 bulan. Sekiranya anda berisiko mendapat jangkitan, dapatkan ujian saringan di klinik atau hospital yang berdekatan.
Baik, Indeks Kebahagiaan Rakyat Malaysia MHI dibangunkan bagi mengukur tahap kebahagiaan rakyat Malaysia dari aspek fizikal, sosial, emosi dan spiritual. Skor MHI pada tahun 2021 adalah 6.48 dan berada di tahap bahagia. Selain itu, 3 komponen yang merekodkan nilai skor MHI tertinggi adalah komponen keluarga iaitu pada 7.23, komponen amalan kerohanian pada skor 7.21 serta komponen kesihatan iaitu pada skor 6.75. Manakala skor MHI mengikut pencapaian pendidikan pula, skala menunjukkan sebanyak 6.58 rakyat Malaysia berada pada tahap tertiary. Selain itu, skor MHI mengikut strata bandar dan luar bandar di Malaysia berada pada tahap bahagia iaitu masing-masing pada skor 6.46 dan 6.54. Bagi strata bandar, negeri yang mencatatkan skor MHI tertinggi adalah wilayah Persekutuan Labuan diikuti dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Malaysia berada di antara 20 negara paling aman di dunia 2022 menurut Institut Ekonomi dan Keamanan IEP Indeks Keamanan Global GPI. GPI dilancarkan pada tahun 2007 oleh IEP serta indeks ini meliputi 99.7% penduduk di dunia dan menggunakan 23 petunjuk kualitatif dan kuantitatif. GPI diukur menerusi 3 bidang iaitu keselamatan dan kesejahteraan, tahap konflik domestik serta antarabangsa dan tahap penenteraan atau militerisasi. Dan selain itu, Malaysia tersenarai di tangga ke-18 daripada 160 negara yang dinilai. Berita baik buat anda, jualan keluarga Malaysia diteruskan. Isu telur akan diselesaikan. Program ini akan diadakan dari bulan Ogos sehingga Disember 2022 dan akan diadakan di 639 buah don seluruh negara. Peruntukan sebanyak RM125,000 bagi setiap don akan disediakan serta mengamalkan satu logo, satu terma dan satu format. Berikut adalah kementerian yang bertanggungjawab menjaga negeri terlibat, antaranya Terengganu, Johor dan Sarawak di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Manakala Selangor, Pahang dan Perak di bawah jagaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Untuk pengetahuan orang ramai juga, telur yang tidak mencukupi adalah yang mempunyai grade di bawah barang kawalan namun masih terdapat telur-telur premium yang mengandungi omega dan juga selenium. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Gagasan satu keluarga, satu rumah. Turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development terutama untuk golongan muda.
mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Kerana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Baik, bagi segmen semasa kita mulakan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tindakan lebih berat terhadap penunggang motosikal yang terbabit dengan perlumbaan haram. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Adi Fadli Ramli, perkara itu akan diputuskan dalam masa terdekat. Ia susulan kedegilan penunggang sering menjadikan jalan raya sebagai litar lumba sehingga menyebabkan kematian. Katanya tindakan lebih berat perlu dikenakan bagi memastikan kumpulan mat rempit ini tidak sewenang-wenangnya melanggar undang-undang jalan raya. JPJ akan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan dengan memberi tumpuan kepada usaha menangani kegiatan lumba haram di jalan negeri, persekutuan dan lebuh raya. JPJ melaksanakan Ops Lejang Fasa 1 bermula semalam di Bentong. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM akan diperluas ke 639 lokasi di seluruh negara secara mingguan. Pengurusi Pasukan Khas Jihad Menangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata ia akan dilaksana mulai pertengahan Ogos depan dengan menawarkan diskaun harga antara 20 hingga 30% bergantung kepada jenis barangan. Tambah beliau, PJKM membabitkan 639 lokasi itu kelak akan berlangsung selama 18 minggu dengan logo, tema dan format yang sama. Ia akan dikendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-HCP dengan 4 kementerian lain termasuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah KPLB dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Peruntukan sebanyak RM125,000 akan diberi kepada setiap Dewan Undangan Negeri terlibat untuk program berkenaan. Rakyat Malaysia yang telah memperbarui pasport secara dalam talian diminta segera menuntutnya di Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia JIM berhampiran. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sekiranya tidak dituntut dalam tempoh 90 hari, permohonan memperbarui dokumen rasmi tersebut akan terbatal secara automatik. Jelas beliau, masih terdapat 2,600 pasport yang telah diperbarui namun masih belum dituntut. Menurut beliau lagi adalah menjadi tanggungjawab individu terlibat untuk mengambil pasport yang telah diperbarui itu namun tidak dinafikan kekangan atau faktor tertentu menyebabkan pasport-pasport tersebut tidak dituntut sehingga kini. Tekanan mental dipercayai menjadi antara faktor utama sesetengah individu bertindak tidak rasional dan kurang pertimbangan sehingga sanggup melakukan sesuatu di luar kewarasan. Menurut pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Roza Nizam Zakaria, 1/3 daripada rakyat Malaysia mempunyai masalah berkait dengan kesihatan mental. Jelas beliau, lebih parah
apabila 70% yang mengalaminya tidak mendapatkan rawatan sewajarnya. Dr. Roza Nizam berkata penyakit mental boleh dirawat dengan kaedah seperti terapi dan pengambilan ubat. Sehubungan itu, individu terlibat perlu dikenal pasti untuk mendapatkan rawatan. Jelasnya antara cabaran utama dalam bidang psikiatrik adalah pesakit tidak mendapatkan rawatan sewajarnya serta dibiarkan sahaja di rumah. Expo dan Sidang Kemuncak Agrokomoditi Antarabangsa Malaysia pada 26 hingga 28 Julai ini dijangka meraih nilai ekspor lebih 300 bilion ringgit dengan penyertaan 39 negara. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Zuraida Kamarudin berkata pemain industri digesa untuk memanfaatkan acara itu sebagai batu loncatan menembusi industri agrokomoditi global. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka turut hadir bagi majlis perasmian serta pelancaran produk induk selain 39 buah negara yang akan mengambil bahagian dalam expo dan persidangan ini. Tambahnya adalah langkah yang baik untuk menghubungkan pemain industri dengan penyelesaian yang inovatif sekaligus menyumbang ke arah pencapaian matlamat pembangunan mampan terutamanya ketika dunia menghadapi perubahan iklim. Mampu menjimatkan sehingga 56% kebergantungan kepada dedak atau pellet, daun ketum ayam kini menjadi pilihan dalam kalangan penternak haiwan kerana dipercayai mengandungi sumber protein yang tinggi bagi membantu mempercepatkan pembesaran haiwan ternakan. Daun ketum ayam turut dikenali dengan Madre de Agua adalah sejenis tumbuhan berasal dari Amerika Selatan. Supardi Bai, 56 tahun berkata tak kala harga dedak semakin meningkat, dia mengambil langkah mengusahakan tanaman ketum ayam sebagai sumber makanan alternatif. Supardi yang turut dikenali sebagai Pak Tam berkata, campuran daun ketum ayam dikisar bersama jagung dan beberapa bahan lain dihasilkannya juga mendapat permintaan yang tinggi daripada penternak ayam di kawasan sekitar. Sejak ayam pedaging ternakannya diberi makan daun ketum ayam, pembesaran ayam agak sekata iaitu sekitar 1.8 kilogram sehingga 2 kilogram pada hari ke-35. Seramai 1,320 pencari kerja berjaya mendapat pekerjaan menerusi Karnival Kerjaya Jamin Kerja sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM Kelantan yang diadakan bermula Jumaat lepas hingga semalam. Ketua Negeri Unit Perkhidmatan Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Kelantan Muhammad Syahir Amar Muhammad berkata, kesemua mereka yang berjaya ini akan dipanggil oleh majikan masing-masing bagi mula bekerja dalam tempoh terdekat. Mengulas selanjut, Muhammad Syahir berkata sepanjang 3 hari karnival itu berlangsung, seramai 2,242 pencari kerja hadir untuk temu duga bersama 28 majikan. Sementara itu, seorang calon yang berjaya mendapat pekerjaan Muhammad Najmuddin Muhammad Mat, 18 tahun dari Kampung Khatib Ali melahirkan rasa gembira dan teruja kerana akan melaporkan diri dengan majikannya itu pada 1 Ogos ini. Wan Nurul Fahanah Wan Idris, 26 tahun pula berkata peluang yang diberikan oleh majikan baharunya itu akan digunakan sebaik mungkin dengan bekerja penuh amanah dan jujur. Persatuan OKU Sentral mencadangkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memperkenalkan perkhidmatan jurubahasa isyarat dalam semua urusan rasmi agensi itu, terutamanya ketika berhubung dengan orang kurang upaya OKU Pernegaraan dan Pertuturan. Presiden Persatuan OKU Sentral, Senator Datuk Raz Adiba Razi berkata usaha ini adalah selaras dengan komitmen kerajaan menerusi Pelan Tindakan OKU 2016-2022 yang menekankan usaha untuk meningkatkan tahap aksesibiliti golongan OKU kepada maklumat dan komunikasi. Beliau berkata sebelum ini terdapat keterbatasan dari segi komunikasi kerana OKU pendengaran susah untuk meluahkan perasaan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Berita Nasional bernama berkata kegiatan rasuah telah mendiskriminasi golongan OKU dalam pelbagai cara, antaranya menjadikan OKU lebih terdedah kepada salah guna kuasa. Masalah ketirisan minyak masak bersubsidi ke luar negara akan mendapat
diatasi dalam masa terdekat melalui audit forensik yang sedang dibuat ke atas syarikat bungkusan minyak masak bersubsidi. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rosul Wahid, sehingga kini sebanyak 14 syarikat dikenakan tindakan penarikan lesen kerana menyeleweng minyak masak ke negara jiran. Tambah Datuk Rosul, kerajaan juga akan menilai peranan syarikat berkaitan kerajaan JLC sebagai syarikat pembungkusan minyak masak bagi mengatasi masalah ketirisan minyak masak bersubsidi ke luar negara. Sementara itu, sebanyak 100 kes dikesan sepanjang pelaksanaan UPS ATM dan UPS anti sorok di seluruh negara sejak 1 Julai sehingga semalam. Berdasarkan 117 aduan, sebanyak 2.2 juta ringgit nilai rampasan direkodkan melibatkan pemeriksaan minyak masak. Baik, pastikan sahih berehat lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Gagasan satu keluarga, satu rumah turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development terutama untuk golongan muda. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Kerana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Baik, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif bersama dengan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan dengan tajuk Maha 2022 Security Makanan untuk Masa Depan Negara malam ini jam 9 malam di TV1, saluran berita RTM, My Freeview 123, RTM Klik dan juga Facebook Live Berita RTM. Baik, tinggal 5 hari sahaja lagi saksikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail
Sabri bin Yaakob dibawakan khas dari dataran Putrajaya pada 30 Julai 2022 iaitu pada hari Sabtu pada 8 pagi. Tonton secara langsung di stesen televisyen tempatan dan juga menerusi Facebook Live Merdeka 360. Baik, program Hari Bertemu Pelanggan HRMIS, e-Pelanggan HRMIS. Suka-cita dimaklumkan bahawa sempena sambutan bulan HRMIS 2022 ini, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JBA melalui bahagian Digital dan Teknologi Maklumat BDTM akan mengadakan program Hari Bertemu Pelanggan HRMIS seperti ketetapan berikut iaitu pada 26 Julai 2022 iaitu pada hari Selasa dari jam 9 pagi hingga 4.30 petang melalui pautan e-pelanggan.jpa.gov.my. Justru itu, mohon kerjasama seluruh kementerian PSUK dan agensi di bawah seliaan membuat hebahan mengenai program Hari Bertemu Pelanggan ini dan semoga penyertaan daripada semua kementerian PSUK dan agensi akan memeriahkan lagi sambutan bulan HRMIS pada kali ini. Baik, pertandingan debat Uniti Keluarga Malaysia Piala Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara, Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara UTM Johor akan mengadakan pertandingan debat Uniti Keluarga Malaysia Piala Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara pada tahun 2022 dan pusingan awal pada 6 dan 7 Ogos iaitu diadakan secara dalam talian. Pusingan suku dan separuh akhir 12 Ogos 2022 di Dewan Sultan Iskandar UTM dan pusingan akhir pada 13 Ogos 2022 di Dewan Sultan Iskandar UTM. Sehubungan itu dijemput semua mahasiswa untuk menyertai pertandingan debat ini dan tarikh tutup penyertaan adalah 22 Julai 2022. Tonton Ruang Bicara bersama Tan Sri Idris Yusof, pengerusi Felda, membicarakan kejayaan warga Felda dalam keberkatan pada malam ini jam 9 malam. Saksikan di platform Facebook dan YouTube bernama TV Astro 502, Unify 631 dan My Freeview 121 pada 25 Julai malam ini 9 hingga 10 malam. Baik, kerjaya sebagai pemandu pelancong seronok ya. Ada peluang untuk anda mengembara sambil bekerja, mengenali budaya pelbagai bangsa, punya kenalan serata dunia dan bermacam lagi. Ketahui bagaimana anda boleh menceburi bidang ini dan lesen serta kelayakan yang anda perlukan dengan melayari www.motek.gov.my. Baik, nak main apa hari ini? Sama ada permainan ini di dalam atau di luar rumah, ajaklah kawan-kawan sekali. Baru seronok bila beriadah bersama. Hidup sihat, badan cergas, barulah minda cerdas. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa temu janji kita esok pada hari jam waktu yang sama. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan jaga diri.